Assalamualaikum kepada semua pelajar tingkatan 4. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Pada minggu ini, topik pembelajaran kita adalah berkaitan dengan tema keselamatan. Okey, jika pelajar-pelajar lihat pada gambar, kes kemalangan jalan raya sangat tinggi terutamanya pada musim cuti dan juga pada musim perayaan. Okey, mengapakah hal ini terjadi? Okey, baik. Kalau kita lihat dalam akhbar, salah satu penyumbang kepada kes kemalangan jalan raya adalah disebabkan oleh faktor jalan raya. Contohnya ialah jalan berlubang, jalan licin, jalan bengkang-bengkok dan juga sebagainya. Okey, kita lihat lagi slide yang keempat. Lagi tajuk akhbar yang berkaitan dengan faktor jalan berlubang. Okey, punca kepada kemalangan maut berlaku. Okey, slide yang seterusnya ini juga merupakan punca kemalangan disebabkan oleh jalan. Okey, faktor jalan. Okey, penyelenggaraan jalan tidak sempurna. Okey, faktor jalan juga maksudnya kerja-kerja membuat jalan tidak sempurna. Contohnya kerja mengorek, kerja menampal jalan, okey, tidak sempurna, menyebabkan punca kepada kemalangan. Okey, contohi negara maju. Okey, kaedah yang digunakan negara maju seperti United Kingdom dalam menyenegara dan membaik pulih jalan yang rosak boleh dijadikan contoh. Okey, mereka melaksanakan secara profesional dengan menggunakan tenaga kerja yang berkemahiran dalam bidang penyelenggaraan jalan bagi memastikan kualitinya sama dengan jalan yang asal. Maknanya negara kita boleh mencontohi negara maju bagaimana cara untuk kita menyelenggara dan juga membaik pulih jalan yang rosak. Boleh kita jadikan contoh. Okay, statistik berkenaan dengan kemalangan jalan raya. Okay, mengakses dan mendapatkan maklumat. Okay, jelaskan 3 langkah mengelakkan kemalangan jalan raya. Okey, kemalangan di jalan raya merupakan satu tragedi yang begitu banyak merenggut nyawa manusia. Walaupun pelbagai kempen keselamatan di jalan raya telah diuar-uarkan, namun angka tragedi tersebut terus meningkat hingga membimbangkan banyak pihak. Okey, baik. Salah satu cara untuk mengelakkan kemalangan jalan raya, cara yang pertama adalah dengan memastikan kondisi kenderaan sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Sebagai contoh, kenderaan hendaklah diservis atau diselenggara secara berkala supaya tayar, brek, lampu isyarat dan juga enjin dapat berfungsi dengan sempurna. Selain itu, kita juga sesekali tidak boleh memandu dalam keadaan yang letih dan juga mengantuk. Sekiranya kita memandu di lebuh raya, kita perlulah berhenti untuk merehatkan badan di kawasan rehat dan rawat yang telah disediakan. Dan yang ketiga, sebagai pemandu yang berhemah, kita seharusnya sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan. Memandu melebihi had laju menyebabkan kita sukar untuk mengawal kenderaan apabila kita berhadapan dengan sesuatu kecemasan secara tiba-tiba. Pihak polis juga perlulah sentiasa melancarkan pelbagai operasi dan mengenakan kompaun yang setimpal terhadap pesalah jalan raya. Operasi Opsikap merupakan antara langkah berkesan yang telah dijalankan oleh pihak polis bagi mengurangkan kadar kemalangan di negara kita. Okey, baik. Peribahasa ataupun cogan kata yang boleh kita kaitkan dengan isu kemalangan ini ialah yang pertama, biar lambat asalkan selamat. Yang kedua, pandu cermat jiwa selamat. Yang ketiga, berhati-hati di jalan raya. Dan kita boleh juga masukkan peribahasa bagai enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Peribahasa ini boleh kaitkan dengan orang yang mementingkan diri sendiri di jalan raya. Okay, orang yang tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan keselamatan orang lain, tapi hanya pentingkan diri sendiri. Okay, bincangkan kesan sekiranya langkah keselamatan di jalan raya tidak diberi perhatian oleh semua pihak.
Okey, kesan-kesan kemalangan jalan raya yang pertama sudah tentulah kehilangan nyawa. Kesan yang kedua, kerosakan kenderaan. Kesan yang ketiga, kecederaan ringan atau kecederaan parah. Kesan yang keempat, kesesakan lalu lintas. Dan yang kelima, kerugian syarikat insurans jika banyak kes kemalangan berlaku. Okey, statistik purata kemalangan mengikut jenis kenderaan. Okey, kalau kita lihat dalam gambar rajah ini, kemalangan motosikal adalah yang paling tinggi, iaitu 48%, dan yang kedua tertinggi ialah melibatkan kereta, iaitu 36%. Okey, keselamatan pelajar. Okey, pengurusan keselamatan di sekolah. Okey, apakah pihak pengurusan yang boleh diambil oleh pihak pengurusan untuk memastikan pelajar-pelajar berada dalam keadaan selamat ketika berada di sekolah? Okey, yang pertama, Jawatankuasa Keselamatan Sekolah serta PIBG perlu memainkan peranan dalam menjamin keselamatan murid-murid. Yang kedua, pihak sekolah perlu memaklumkan ibu bapa ataupun penjaga tentang jadual waktu dan aktiviti sekolah dan sebarang perubahan jadual. Okay, yang ketiga, pihak sekolah juga perlu sistem kawalan dan rekod keluar masuk dalam kawasan sekolah perlu diperkemaskan oleh pihak sekolah. Yang keempat, mempamerkan poster atau peraturan keselamatan murid-murid di sekolah. Dan yang kelima, peraturan keselamatan dijadikan sebahagian peraturan yang perlu difahami dan perlu dipatuhi oleh semua pihak serta dilaksanakan secara tegas dan berterusan. Okey, aktiviti 1, mengimbas dan mengenal pasti mengapakah keselamatan murid-murid di sekolah perlu diberikan perhatian. Okey, aspek keselamatan murid-murid perlu diberikan perhatian khususnya ekoran beberapa kemalangan melibatkan murid sehingga ada yang maut. Beberapa kemalangan yang berlaku di hadapan sekolah sehingga mengakibatkan kematian berikutan kecuaian pemandu kenderaan amat membimbangkan ibu bapa dan juga pihak sekolah. Okay, nyatakan peranan pelbagai pihak dalam memastikan keselamatan murid-murid di sekolah. Okay, banyak pihak memainkan peranan untuk memastikan keselamatan murid-murid di sekolah. Okay, peranan yang pertama ialah peranan pihak sekolah. Apa yang perlu pihak sekolah ambil ialah dengan menerapkan ciri-ciri keselamatan jalan raya dalam mata pelajaran civic, pendidikan moral dan juga mata pelajaran bahasa. Okey, yang kedua, peranan media massa. Okey, media massa perlu menyiarkan iklan mengenai keselamatan jalan raya yang disiarkan melalui media elektronik dan media cetak, khasnya pada waktu perdana. Tujuannya adalah untuk mengingatkan pengguna jalan raya supaya berhemah di jalan raya. Okey, selain peranan pihak sekolah, peranan media massa, peranan penguatkuasa. JPJ mengenakan kompaun RM300 terhadap pemandu yang melakukan kesalahan lalu lintas dalam tempoh 2 minggu sebelum dan 2 minggu selepas musim perayaan. Yang kedua, menjalankan pelbagai operasi penguatkuasaan yang khas untuk mengurangkan kemalangan jalan raya seperti operasi kurau, ops statik, ops asap dan juga ops sikap. Okey, aktiviti 2, menganalisis, membeza, membanding, menilai dan menerangkan. Okey, slide ini berkenaan dengan keratan akhbar, lagi murid dipatuk ular, sekolah kini diancam bahaya ular. Okey, kes murid dipatuk ular di sekolah berulang lagi apabila seorang murid darjah 2 dikejarkan ke Hospital Tuanku Jaafar di Seremban akibat dipatuk ular berwarna hitam di sekolah kebangsaan Cembung di sini pagi semalam.
Murid tersebut dipercayai dipatuk semasa sedang berlari mengelilingi padang ketika sesi pendidikan jasmani semalam dan disahkan Pegawai Pendidikan Daerah Rembau Rodiah Muhammad Jan kepada Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Rusni Abdul Jalil. Kita kini sedang menunggu laporan penuh dari Pejabat Pendidikan Daerah berhubung insiden berkenaan. Berdasarkan laporan awal, murid berkenaan telah terjatuh di padang dan rakan-rakannya ternampak seekor ular berwarna hitam berhampiran murid berkenaan. Selain kemalangan jalan raya, keselamatan murid-murid, contohnya contoh keratan akhbar ini berkenaan dengan ular juga mengancam nyawa murid-murid di sekolah. Sekiranya rakan anda ditimpa kemalangan semasa di sekolah, contohnya dipatuk ular, apakah tindakan awal yang harus anda lakukan? Bincangkan. Cuba fikirkan, sekiranya berlaku di sekolah, berlaku di maktab, kemalangan berkaitan dengan kawan kita dipatuk ular, apakah tindakan yang kita akan ambil? Cuba fikirkan. Aktiviti 3, menganalisis, membeza, membanding, menilai dan menerangkan. Sila layari pautan berikut. Anda dikehendaki mengisikan peta iting tentang cara-cara pelbagai pihak memastikan keselamatan murid-murid di sekolah. Cuba tekan pautan yang diberikan. Kemudian cuba cari apa cara-cara yang dimainkan, yang perlu diambil oleh pelbagai pihak bagi memastikan murid-murid selamat di sekolah. Peta iting ni kamu boleh buat dalam pelbagai bentuk. Kamu boleh Google peta iting itu apa. Salah satu peta iting boleh buat dalam bentuk peta minda. Latihan ini cikgu nak kamu tulis dalam bentuk karangan. Murid sekolah kini terdedah kepada risiko kemalangan ketika pergi atau pulang dari sekolah. Anda diminta mencari satu solusi agar masalah ini dapat dikurangkan. Buat dalam bentuk satu perenggan, satu solusi ataupun satu cara, satu langkah bagaimana kemalangan dapat dikurangkan ketika pergi atau pulang dari sekolah. Buat satu perenggan, isi satu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Itu saja daripada cikgu, dan cikgu harap kamu dapat selesaikan latihan yang diberikan ni dan hantar kepada guru subjek masing-masing dan masukkan ke dalam kelas notebook, dalam OneNote. Dan cikgu ucapkan selamat menulis, selamat menyiapkan latihan dan selamat berpuasa.